Assalamualaikum. Udah dengar suara cikgu? Waalaikumsalam cikgu. Mana hak leleh? Tinggal dua orang ni. Hmm. Boleh panggil lagi kawan kamu? Dia tertidur awak ni. Waktu tengah hari ni. Boleh nampak buku teks cikgu? Nampak. Okey, bagus. Kita mula boleh eh? Okey. Hari tu kita sampai cerita daya kiri kanan kan? Sorry, kita daya kiri kanan eh. Lalu ni kita nak cerita tentang daya atas bawah ha? Atas bawah. Sekejap. Okey. Kita masih ada cerita batu juga. Batu ini bermula dalam keadaan pegun, diam, rehat, tak bergerak. Jadi, cuba beritahu sekarang ke mana gerakan batu ni? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Pegun. Dia kekal pegun ha? Okey, sebab tak ada daya ha? Sekarang Nampak.
Ha? Dia bergerak? Bergerak ke mana? Batu ni dalam keadaan pegun. Pegun. Dia pada awalnya, kemudian cikgu tanya kamu, kemudian dia akan ke mana? Kiri atau kanan? Dia pegun lah kan? Tak bergerak sebab tak ada daya kiri kanan Dia dikenakan. pegun. Okey. Sekarang cikgu akan buat sesuatu batu ni, iaitu tengok betul-betul. Cikgu akan rotate 90 darjah. 90 darjah. Sekarang apa akan berlaku pada batu ni? Pegun. Pegun. Tidak, dia jatuh ke bawah. Dia mula bergerak ke bawah. Kan? Tadi kira kiri kanan kan? Boleh faham tak? Tadi punya cerita, batu ini duduk di atas satu landasan. Dia dalam keadaan asal pegun. Jadi kalau tak buat apa-apa, tak kenakan daya padanya, memang dia tak bergerak lah kiri kanan pun. Tapi kalau macam ni, kalau macam ni, Jatuh ke bawah. dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Sebab daya graviti sentiasa setiap saat, setiap jam, setiap hari, sentiasa sahaja ada daya graviti ke bawah. Jadi semua objek yang tidak ada menghalang gerakannya ke bawah memang akan jatuh. Boleh Tadi cerita tak bergerak sebab tarikan graviti ke bawah memang sudah ada halangan. Maka kalau cerita kiri kanan memang tak bergerak lah. Tapi kalau dia ditunggang macam ni, automatik sudah bukan sudah ada daya graviti. Tak, daya graviti dah ada, sentiasa ada ni. Pasal daya tindak balas normal ni tahan dia balik. Dia objek ni tak ada tenggelam. Tapi kalau macam ini, automatik objek ini sudah dipengaruhi oleh daya tindakan daya graviti. Dan kali ini tiada siapa menahannya di sebelah bawah ini. Tindak balas normal ke atas melawan daya graviti. Lalu objek ini akan jatuh ke bawah. Boleh jadi itu sahaja bezanya. Jatuh. Itu sahaja bezanya. Cerita kiri kanan dengan cerita atas bawah. Sekarang cikgu nak alihkan cerita kiri kanan kepada atas bawah. Sebenarnya tak ada beza pun cerita kiri kanan dengan cerita atas bawah. Cerita kiri kanan kamu tengok dahulu siapa yang menang, betul tak? Daya yang kebelah mana menang. Kamu mencari daya baki, kemudian kamu ada jisim, kamu boleh cari pejutan ke mana dan sebaliknya lah. Sebenarnya perkara yang sama berlaku untuk cerita atas bawah. Nanti kamu akan tahu contoh. Okey, teruskan lagi. Katakan kita ada sama juga cerita seketul batu. Dan katakan kita ada satu daya. Daya ini namanya F1. Okey. Sekarang cikgu tanya, ke mana gerakan objek ni? Kanan. Kanan. Bagus. Ke kanan. Okey. Dan tak ada daya yang bertentangan ke kiri, tak ada. Jadi F1 memiliki sepenuhnya untuk menggerakkan batu ini ke kanan. Sekarang cikgu buat terbalik. Jadi batu ini bergerak, kamu sudah sedia maklum tadi, kerana bergerak ke bawah kerana ada daya tarikan graviti ke bawah.
Dan kali ini daya itu tidak dinamakan sebagai F1. Dia ada nama special dia oleh tarikan graviti. Dan daya itu namanya W besar. W. W ni untuk weight. Weight lah, berat. Weight, bahasa Inggeris. Weight. Okay. Kan, nampak? Kan sama je. Cerita dia sama je kan? Betul tak? Sama saja. Ha? Di F1 telah digantikan dengan W. Jadi sama juga cikgu tanya kamu, ke mana gerakan batu ini bila ada daya W ni? Ke bawah kan? Okey. Kemudian lagi kita ada sekutu batu juga. Okey. Katakan ada dua daya dikenakan, F1 dan daya bertentangan F2. Okey. Katakan daya F1 ini lebih besar daripada daya F2. Soalan, ke mana gerakan batu ni? Kanan. Ke kanan. Sebab daya baki Kanan. menang ke F1 lah kan. F1 tolak F2. Okey, jadi batu ni bergerak ke kanan oleh kerana daya baki itu tau, bukan daya F1 ni. Oleh kerana daya baki F1 tolak F2. Habis kalau F2 lebih besar daripada F1? Ke kiri. Ke kiri lah batu ni bergerak kerana daya baki atau paduan daya menang pada arah F2. Okey, bukan F2 ni. Akibat pada batu ini bergerak ke kiri, tapi F2 tolak F1 akibat batu ini bergerak ke kiri. Bawah. Okey. Sekarang sama juga cikgu akan apa? Akan terbalik kan? Nah. Katakan F1 ni kamu dah setuju ha? Bila cerita atas bawah, kalau dia ke bawah, dia adalah W kan? Kiri. Dia adalah W ha? Weight, berat tau, berat. Bukan jisim ha, berat. Weight. Okey. Dan F2 ini ialah, mana datang F2 ni? Ialah batu ini sebab tu dia jatuh, dia berlanggar dengan zarah-zarah udara, biji-biji udara. Lalu biji-biji udara ni bagai menahan batu ini menuju ke bawah. Jadi daya yang dikenakan oleh biji-biji udara ni untuk menghalang gerakan batu ke bawah ialah, kita tak panggil F2, kita panggil R. Resistant, bahasa Inggeris resistant ha? Ke arah berlawanan dengan W, belah atas. Boleh jadi cerita sama je kan. Cikgu tanya kamu, batu ini sekarang ke mana? Yang mana W ni, daya W ni lebih besar daripada daya R. Batu ni ke mana? Ke atas atau bawah? Bawah. Ke bawah. Bawah. Okey, ke bawah. Sama macam cerita tadi kan. F1 lebih besar pada F2, batu ke kanan lah. F2 lebih besar pada F1, batu ke kiri ya. Okey. Apalah jadinya pula kalau R ini lebih besar daripada daya W ni? Batu ni ke mana? Ke atas. Stay situ. Stay kat sini? R ni lebih besar daripada W? Ke atas. Tak jatuh. Tak jatuh? Patah balik. Kalau F1 ni lebih F1 ni sama nilai dengan F2. Ke mana gerakan batu ni? Atas. Tak, untuk cerita kiri kanan ni.
untuk serta kiri kanan, F1 sama nilai, sama kuat dengan F2. Kemana gerakkan batu ni? Pegun. Pegun. Batu ni masih pegun lah kan. Mengikut gerakan awal dia, keadaan awal dia. Kalau dia asalnya pegun, ini sama kuat, maka dia kekal pegun lah. Kalau batu ini sedang bergerak ke kanan atau ke kiri dengan hal laju tertentu, dengan jenis gerakan hal laju tertentu, maka bila mana F1 sama kuat dengan F2, maka batu ini kekal dengan gerakan asalnya tadi, iaitu bergerak dengan hal laju tertentu itu pada arah yang sama, yang asal. Boleh faham? Itu cikgu tanya tadi, bila diterbalikkan, macam mana nak buat batu ni jadi pegun? Sepatutnya dia jatuh bawah atau naik atas kan? Bila mana R dan bila mana W ni, sehingga batu ni jadi pegun? Daya yang R sama. dengan W kan sama? Ya, bila R dan W dia sama. Dalam mana batu ini pada keadaan awal dia pegun dah. Okey. Dengan syarat batu ni kena pegun dulu awal-awal. Kemudian R dengan W sama, maka hasilnya batu ini kekal pegun. Sama juga macam tadi, kalau batu ini pada awalnya sedang bergerak dengan hal laju ke bawah atau ke atas, kemudian dikenakan R dan W ni dengan kekuatan yang sama, maka batu itu akan ikut keadaan asalnya. Kalau keadaan asalnya bergerak ke atas dengan hal laju seragam, maka setelah dikenakan dua ini yang sama kuat, dia tetap bergerak ke atas dengan hal laju seragam. Boleh Kalau ke bawah dengan hal laju seragam, dikenakan R dan W ini dengan kekuatan yang sama, maka batu ini kekal keadaan asalnya, iaitu bergerak ke bawah dengan hal laju seragam. Boleh fahamkah? Hello? Boleh ke boleh? Okey. Boleh. Okey. Sekarang ni keadaan yang lain lagi. Apa jadi pada batu ni? Tak kira dia keadaan dia pegun ke, bergerak ke atas dengan laju seragam ke bawah dengan laju seragam ke, tak kisahlah. Apa jadi pada gerakan batu ni? Bila mana daya R ni lebih besar daripada daya W. Apa jadi? Gerak ke atas. Gerak ke atas lah batu ni. Gerak ke atas. Yalah, memang kalau ikut situasi yang sebenar, takkan kamu akan nampak batu terbang naik ke atas pula kan. Tapi boleh jadi, contohnya ada orang baling batu ni ke atas kan. Contoh lain, ada angin taufan terlalu kuat, dia angkat batu ni, maksudnya biji-biji udara ni angkat batu ni ke atas, berjaya melawan tarikan graviti ni, W kan. Maknanya R ni lagi besar daripada W, mestilah batu itu ikut taufan tu pula ke atas. Contoh lain batu ni ialah helikopter kan, ada kipas ke atas ni, dia pusing-pusing, dia baling biji udara ni ke bawah, maka dia punya R ni jadi lagi tinggi daripada berat helikopter ni, W. Sama, dia akan R lebih besar daripada W, maka helikopter tu pergi ke atas lah, bergerak ke atas lah kan. Jadi sebab tu kita kena belajar hal ni juga. Boleh berlaku kemungkinan R lebih besar daripada W. Kemana halanya objek ni akan pergi? Dia pergi ke atas lah. Sebab daya baki menang pada arah R kan. R tolak W, R lebih besar pada W. Betul tak? Daya baki ke atas kan. Maka objek pergi ke atas lah. Boleh? Setuju tak setakat lah ni? Boleh. Okey. Setuju. Senang kan? Senang nak faham. Boleh cikgu. Jadi kalau kamu perasan,
cerita daya kiri kanan ni dengan cerita daya atas bawah sebenarnya tak ada beza pun, sama je. Yang membezakan tadi cuma itu je. Kalau kiri kanan ni duduk utuh saja, tak ada siapa pergi tolak, dia tak bergerak lah kiri kanan. Tapi kalau ditunggang utuh, memang semua benda akan nak jatuh ke bawah. Sebab daya graviti sentiasa bekerja daripada atas ke bawah. Duk tarik objek semua ke arah tarikan graviti. Setuju tak? Boleh itu je pun. Boleh cikgu, boleh. Okey, beres saja nak cerita logik ni dulu. Logik fizik ni. Nanti tak ganggu kamu nak faham cerita lebih rumit ni. Boleh Okey, lagi mai. Terus. Kena cerita step by step Okey, sama juga cerita sebiji batu. Ke kanan ada daya F1, ke kiri ada daya F2. Okey. F1 ni katakan lebih besar daripada F2. Ya, kamu dah boleh teka batu ini akan bergerak ke kanan lah kan? Okey, ke kanan. Sebab F1 lebih besar daripada F2. Soalan yang cikgu nak tanya ni, bagaimana, apa jenis gerakan batu ini yang ke kanan tu? Bagaimana gerakan batu ini ke kanan? Jenis apa? Jenis pecutan. Okey. Bukan hal laju sama macam kita belajar sebelum ni Selagi ada daya atau daya baki, selagi itu objek itu bergerak dengan jenis gerakan pecutan dan bukannya hal laju Habis ya, kamu faham kalau pecutan itu kalau batu ini bergerak ke kanan dalam jenis gerakan hal laju, dia punya V dia negatif atau positif? Positif. Positif positif. Kalau dia ke kanan kalau batu ni ke kanan. Dan kalau batu ni bergerak ke kiri dengan jenis gerakan hal laju, V dia negatif atau positif? Negatif. Okey, negatif Jadi ideanya kalau kamu dapat nilai V tu positif, kamu dapat idea bahawa batu ni bergerak ke kanan. Kalau kamu dapat nilai pengiraan negatif V atau nilai hal laju tu negatif, kamu dapat idea bahawa batu ni bergerak ke kiri. Boleh Kemudian tambahan, kalau batu ini bergerak ke kanan juga, tetapi dengan menambah hal laju dia, dengan semakin bertambah hal lajunya. Jadi pecutan itu positif atau negatif? Pecutan itu positif atau negatif? Positif. Okey, pecutan itu adalah positif. Jadi positif pecutan ni, positif A ni, bukan dia bagi, positif ni bukan bagi tahu dekat kita objek ni bergerak ke kanan. Yang bagi tahu objek ni bergerak ke kanan ialah positif hal laju ni. Boleh faham tak? Cikgu, Ya. apa beza dia cikgu? Apa beza dia? Ini beza dia. Positif V, positif
yang milik V ni, positif ni bagi tahu objek ini bergerak, objek ni sedang bergerak ke kanan. Maknanya positif ni bagi tahu arah positif hak cerita V ni, positif negatif cerita hal laju ni, bagi depa bagi tahu arah. Kalau positif ke arah objek ni bergerak ke kanan. Kalau negatif, arah objek ini bergerak ke kiri. Berbeza dengan A ni, positif A, positif ni tak macam positif V ni. Positif A bukan memberitahu objek ini bergerak ke kanan. Habis positif A ni beritahu apa? Positif A ni, positif dia bagi tahu bahawa objek ini sedang memecut. Sedang memecut. Nama lain bagi memecut ialah sedang menambah halaju. Sedang menambah halaju. Semakin berjarak tempoh yang sama, semakin menambah halaju. Semakin laju lah maksudnya. Positif ni memberitahu objek ini bergerak dengan jenis gerakan pecutan. Memecut, sedang memecut. Manakala negatif A pula memberitahu, tapi arah masih sama. Boleh jadi ke kanan, boleh jadi ke kiri. Okey. Negatif A pula, negatif ni tak macam negatif V ni. Negatif V ni bagi tahu objek bergerak ke kiri. Sebab negatif V. Tapi negatif A bagi tahu objek ini mengalami nyah pecutan. Yang tadi pecutan, yang tadi halaju, yang tadi pecutan kan, atau halaju bertambah. Tapi hak ni, negatif A ni bagi tahu sebaliknya daripada hak ni. Iaitu negatif A bagi tahu objek ini sedang mengalami sedang memperlahan, sedang mengurangkan halaju, sedang mengalami nyah pecutan. Hak tu beza dia. Jadi sebab ramai confuse positif A dengan positif V ni. Ramai anggap positif, kalau positif V maksudnya objek ke kanan, kalau positif A pun objek ke kanan. Salah. Yang dulu pertama cikgu terang macam tu kan. Positif A kalau ke kanan, kalau ke kiri negatif A kan. Tu abaikan, tu salah. Okey. Positif A bermaksud objek mengalami pecutan. Kalau negatif A pula bermaksud objek mengalami nyah pecutan. Boleh faham? Kalau objek tu memecut ke kiri, maka dia positif A lah. Sebab positif ni bukan kira arah. Positif A ni dia mengira pecut. Kalau negatif A dia bukan sama juga, dia tak kira arah. Negatif A ni, negatif ni menunjukkan dia melawan pecut, iaitu nyah pecut. Boleh faham tidak? Boleh cikgu. Tak apa, cikgu bagi contoh. Beberapa contoh lah. Kita tengok kamu faham yang tadi. Okey. Dikatakan ada satu objek. Okey, macam ni anak panah cikgu daya cikgu tak letak lah. Ada daya lah.
Jadi itu kamu tak perlu tahu. Maklumat yang dibagi pada kamu ialah dia punya apa? Uh, dia punya halaju ialah positif V. Dia punya nilai pecutan dia ialah positif A. Ha, cikgu tanya kamu, ke mana objek ni pergi? Kiri atau kanan? Ke mana gerakan objek ni sebenarnya? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Macam mana kamu tahu kanan? Sebab ni kamu tengok kat sini positif tu. Positif V. Boleh Positif V. Okey. Katakan okey, katakan tak apa yang ni potong. Abaikan. Sekarang kamu tengok ni pula. Sekarang ke mana gerakan objek ni? Ke kiri atau ke kanan? Hello? Kanan. Ke kanan. Sebab kamu nampak positif ni. Pecutan bertambah. Ya, pecutan bertambah. Salah. Ini pecutan tetap ni. Tetap, dia tak bertambah. Halaju bertambah ialah pecutan. Pecutan bertambah apa benda pula? Kita tak belajar sampai pecutan bertambah. Pecutan bertambah ni dekat universiti nanti. Untuk level kamu sampai cerita halaju bertambah sahaja. Pecutan bertambah tak ada. Okey Dah ada tapi kat universiti punya level. Di soalan cikgu, mungkin kamu dah keliru, tak apa. Cikgu buat lain. Lagi sekali, batu ini kamu tak tahu apa maklumat tentang dia, tapi yang kamu tahu dia positif V. Soalan cikgu nak tanya, batu ini ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Kanan. Ke kanan. Jenis gerakan ke kanan itu ialah? Apakah jenis? Bertambah. Pecutan bertambah. Salah. Apa kamu asyik suka pecutan bertambah ni? Yang lain-lain? Kamu tak tahu apa-apa, anak panah apa semua tak ada. Apa maklumat pun tak ada bagi, tak diberi. Yang dibagi ketua batu dan maklumat ni je, positif V. V ni halaju lah kan. Jadi soalan cikgu tanya, batu ni ke mana? Kiri atau kanan? Kanan. Ke kanan. Sebabnya? Apa sebabnya kamu kata ke kanan? Sebab positif. Sebab positif ni. Jadi idea tadi kan, awal tadi, kalau halaju tu bernilai positif, positif untuk halaju ni memberikan kita idea batu ni bergerak ke kanan. Boleh Dan soalan yang kedua, apakah jenis gerakan batu ini yang ke kanan tu? Yang ke kanan ni. Apa jenis gerakan ni? Pecutan. Macam mana Gerakan pecutan? linear. Tak, gerakan dia V lah. Gerakan dia jenis gerakan halaju lah. Jenis gerakan halaju lah. Bukan pecutan. Jenis gerakan halaju lah. Ni kan dah bagi tahu ni. Ni ada dua maklumat ni. Positif ni bagi tahu arah. V ni bagi tahu jenis gerakan. V tu dah, ini memang jenis gerakan lah ni, V ni. Itu halaju. Kan kita ada dua jenis gerakan saja. Iaitu halaju, tak halaju, pecutan. Kan? Kamu dah tak dapat relate awal-awal dulu cikgu cerita dah. Adakah lost?
Hello? Okey cikgu, okey. Itulah fizik ni. Nampak simple lah. Tapi bila kamu datang untuk mengaitkan antara mereka, masa tu kamu jadi cikgu banyak kali tengok tunggal langgang. Kalau kamu belajar sebiji-sebiji ni memang senang. Tapi mengaitkan sebiji kepada sebiji hal lain tu. Tu cikgu tengok kamu dah jadi tunggal langgang dah. Habis. Sepah jadi. Sebab tu fizik ni susah. Kamu kena, cikgu ulang kali sebut susah sebab supaya kamu tidak tak relax untuk belajar fizik ni. Kena pulun awal kena pulun belajar awal supaya nanti tak keliru. Bila ada orang punya style dia belajar last minute, masa tu lah kamu tengok dia punya membuat fizik dia sendiri, ya Allah. Sebab dia dah confuse. Dia tak pernah faham pun pada kali awal sebab dia tidur. Dia asyik tidur ponteng. Sebab dia ingat fizik semudah macam subjek lain. Subjek lain mudah cara belajarnya. Sebab subjek lain fakta saja. Bila fakta, dia macam semudah menghafal Quran. Bila fakta, kita cara nak belajar fakta ni kita hafal. Kan? Nak buat apa lagi boleh, tak perlu berfikir. Fakta ni tak perlu berfikir. Fakta ni hanya semudah menghafal. Contoh cikgu bagi tahu kamu nombor telefon cikgu kan. Siapa tahu nombor telefon cikgu? Tahu tak ingat? Okey, 011 5821 5368. Ni nombor telefon cikgu. Soalan cikgu nak tanya, macam mana nak belajar benda ni? Macam mana nak belajar benda ni? Nak kena hafal ke? Atau nak kena fikir? Mana satu? Hafal. Hafal. Sebab ini ialah fakta. Ini ialah fakta. Nak fikir apa benda ni? Benda ni dah terhasil. Nak fikir buat apa kan? Bukan kena fikir untuk tambah ke tolak darab bahagi ke apa. Tak. Dan bila ianya fakta, ianya nak belajarnya semudah menghafal saja. Tapi fikir ni ialah bila kamu belajar fizik ni. Ni fizik ni. Fizik ni kena fikir, tak boleh hafal. Sebab keadaan berubah-ubah. Jadi sebab tu belajar fizik susah. Sebab belajar fizik tak boleh semudah hafal macam subjek lain. Ini kamu faham tak nombor ni? Kamu tak faham kenapa susunannya begini apa semua, kamu tak perlu faham. Dia fakta. Dia hafal boleh berlaku pada benda yang kita tak perlu faham pun. Faham atau tak perlu faham pun. Tapi ini fizik perlu fikir. Perlu fikir ini. Untuk berfikir kena hadir kelas. Cikgu kena duduk tepi selalu. Kena ada tok guru. Untuk Untuk bantu kamu punya berfikir ni. Tak boleh hafal tak jadi. Ramai pelajar fizik dulu dia buat style menghafal. Jadi dia tidur banyak. Tidur banyak, mampui kat ujung. Habis. Bangun-bangun baca tak faham-faham. Fizik tak boleh baca. Fizik pun tak boleh hafal. Fizik kena belajar. Kena berfikir. Sambung cerita tadi, apa tadi? Sekarang cerita masih sama, seketul batu. Cikgu tak boleh ganjak ni selagi kamu tak faham ni. Selagi kamu tak berfikir ni, cikgu tak dapat. Dan fikiran kamu salah mengenai fizik ni. Jadi bahaya. Sebab tu cepat atau lambat cikgu mengajar ni bergantung pada kamu. Kamu cepat faham, cepat berfikir, cepatlah kita berganjak ke bab-bab lain. Okey, jadi katakan sama juga seketul batu. Tak ada apa-apa maklumat
Tak ada apa-apa nak panah, tiba-tiba cikgu bagi maklumat ini je, negatif V. Cuba terangkan apa maksud dia, apa maksud negatif ni? Ke kiri. Bergerak ke kiri. Objek ni bergerak ke kiri. Okey, apa pula maksud Ke V? kiri. Apa pula maksud V ni? Halaju. Halaju. Jenis gerakan objek ini ke kiri tadi sebab negatif ialah dengan jenis gerakan halaju sahaja, tak ada pecutan. Bila halaju sahaja, pecutan tak ada. Bila ada pecutan, halaju pula tak ada. Dia saling bertingkah macam tu. Kan? Macam mana satu objek nak bergerak dalam masa yang sama dia dia ada halaju. Dalam satu masa yang sama dia memecut. Kamu boleh bayang tak? Boleh tak bayang satu objek bergerak yang mana gerakan dia tu ada dua-dua sekali. Dia bergerak dengan halaju yang seragam. Dalam masa yang sama dia memecut, iaitu dia menambahkan halaju. Boleh bayang tak? Pening jadinya. Jadi A dengan V tu lain lah, kan? Sama macam cikgu suruh kamu bergerak ke kiri, dalam masa yang sama bergerak ke kanan. Boleh kamu buat ni? Macam mana Tak nak buat? boleh. Masa yang sama, dalam masa yang sama bergerak ke kiri, dalam masa yang sama bergerak ke kanan. Mana boleh? Kamu mungkin cakap tu Michael Jackson boleh pun, kan? Michael Jackson berjalan ke kanan, tapi dia berunduk ke kiri. Tak. Michael Jackson tu berpura-pura jalan ke kanan untuk jalan ke kiri. Kan? Siapa nak boleh buat ni? Pergi ke atas dalam masa sama pergi ke bawah, mana boleh. Samalah gerakan objek ni. Objek ni sudahlah bergerak dalam keadaan halaju yang malar. Tiba-tiba dia berlaku yang sama, dia memecut. Mana boleh. Tak boleh masuk. Jadi tak logik. Tak logik. Tidak fizik. Tak logik, tak fizik. Okey. Lagi. Ketul batu. Tak ada maklumat lain diberikan kecuali diberi maklumat A sahaja. Positif A. Soalan. Ke mana gerakan batu ini? Kanan. Ke kanan? Salah. Yang lain? Kiri. Ke kiri? Bertambah. Salah. Dah. Arah dulu. Kita cerita arah dulu. Bertambah ke, berkurang ke nanti dulu. Kita cerita arah dulu. Dengan maklumat yang ada ni, cuba teka. Teka dengan berfizik lah, dengan tepat. Ke mana arah gerakan batu ni? Kiri atau kanan? Kanan. Ke kanan. Sebab apa kamu punya alasan tu? Kamu kata kanan sebab apa? Kamu tengok kat mana? Apa positif? Apa positif? Maksudnya, maksud kamu positif A ni, positif ni pun juga bagi tahu arah ke? Seperti hak positif V tadi. Tak, pecutan bertambah. Baik, okey. Makanya kamu dapat idea mana kata batu ni ke kanan? Sebab kalau positif tambah, laju pun bertambah. Aduh. Sekarang kamu pula tanya cikgu. Cuba tanya cikgu. Cikgu, batu ni dengan maklumat yang diberi ni, batu ni bergerak ke mana? Cuba tanya. Hello? Siapa-siapa? Cikgu, batu tu gerak ke mana? Okey. Dia akan ke kanan cikgu. Tengok jawapan cikgu. Jawapan cikgu ialah boleh jadi batu ini bergerak ke kiri, boleh jadi juga batu ni bergerak ke kanan. Itu saja cikgu tahu.
Itulah jawapannya. Cikgu nak dengar kamu bagi jawapan begitu. Sebab positif ni tak bagi tahu arah. Positif A ni bagi tahu apa berlaku pada gerakan pecutan itu. Dia memecut ke atau dia nyah pecut? Dia menambah halaju ke atau dia mengurangkan halaju? Tu positif ni masuk. Macam mana kamu boleh jawab dari berbanding cikgu? Cikgu tak boleh jawab kiri atau kanan. Yang cikgu dapat jawab ialah boleh jadi kiri, boleh jadi kanan. Salah satu. Kamu faham ke tidak? Kamu dah lebih daripada ahli fizik. Kalau macam ni. Kamu dah lebih daripada Albert Einstein. Cikgu, Ya, ya. cikgu. Ya. Nanti kalau dalam exam nanti nak jawab macam mana? Jawab macam yang cikgu jawab. Jawab macam tu. Jawab soalan tanya, ke mana arah gerakan batu ini berbekalkan maklumat yang diberi sahaja ini. Kamu tulis, saya tak tahu. Barangkali dia bergerak ke kiri dan boleh jadi dia bergerak ke kanan. Titik, habis. Dapat markah penuh. Okey, Tak semua soalan fizik yang dibuat tu untuk mereka nantikan kamu bagi jawapan dah. Banyaknya mereka nantikan kamu ni, mereka pasang perangkap, kamu ni faham ke tidak konsep tu. Itu saja. Boleh Okey. Tadi kita dah cerita. Positif A ni memberitahu batu ini arah mana bergerak, boleh jadi kiri, boleh jadi kanan. Tak ada siapa tahu. Wallahualam. Allah je tahu. Tapi yang pastinya batu ini bergerak. Kemana tak tahulah. Yang pastinya batu ini bergerak. Sebab ada nilai A ni. Yang kedua, batu ini bergerak dengan jenis apa? Jenis gerakan apa? Halaju atau pecutan? Pecutan. Sebab ni ada A ni. Dan yang ketiga, batu ini bergerak entah ke mana, entah kiri ke kanan. Tak kisah pun mana-mana. Dan bergerak dengan jenis gerakan pecutan, ialah batu ini menambah halajunya. Sedang menambah halajunya. Sebab positif. Sedang jenis gerakan yang memecut punya. Kan memecut kan pecutan ada dua jenis. A ni ada dua jenis kan? Betul tak? Yang pertama, kalau A tu positif, dia bagi tahu objek itu mengalami pecutan. Atau nama lain bagi pecutan ialah halaju bertambah. Allah tak cukup. Okey. Kalau negatif A pula, dia bagi tahu mengalami nyah pecutan. Atau bahasa boleh juga disebut halaju berkurang. Okey, itulah 3 maklumat yang kita boleh tahu daripada had ni. Dan bukannya salah satu daripada 3 maklumat tu ialah arah gerakan. Arah gerakan kita tak tahu, tak pasti. Boleh jadi kiri, boleh jadi kanan. Dua-dua pun boleh. Kalau ke kanan pun dia boleh jadi positif A. Kalau ke kiri pun boleh jadi positif A. Bila ke kanan pun menambah halaju. Dan ke kiri pun menambah halaju. Boleh juga pakai positif A. Jadi positif ni tak bagi tahu arah. Positif ni bagi tahu ini, positif A ni bagi tahu ni pecutan, mengalami pecutan atau halaju bertambah. Okey Habis kalau negatif pula macam mana? Contoh yang sama, batu ni apa maklumat tak ada dibagi, dia bagi negatif A je. Ni.
Apa yang kamu boleh katakan tentang batu ni? Pertama, bergerak atau tidak batu ni? Step by step. Bergerak atau tidak? Bergerak. 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 Sebab apa bergerak? Sebab ada nilai A kan? Yang kedua, dia bergerak ke mana? Kiri atau kanan? Either way. Boleh jadi kiri, boleh jadi kanan. Kamu jawab begitu. Jawab begitu pada ahli fizik semua. Yang ketiga, apa jenis gerakan yang kamu cakap dia bergerak tu? Apa jenis gerakan? Yang pecutan. Adalah? Cutan. Okey, jenis nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Kenapa kamu sebut nyah? Kenapa kamu sebut nyah kali ni? Kenapa tak sebut pecutan? Negatif. Sebab negatif. Sebab negatif ni, nampak? Baru lengkap pemahaman macam tu, mengaitkan semua. Sebab ada negatif ni. Negatif ni bagi tahu nyah pecutan sedang berlaku. Bukan pecutan. Jadi positif ni bagi tahu pecut, negatif A bagi tahu nyah. Bukan positif ni bagi tahu kanan, bukan negatif A ni bagi tahu ke kiri dah. Yang bagi tahu ke kanan ke kiri tu cerita V, halat V V. Boleh Dapat tak? Okey samalah juga kalau cikgu terbalikkan ni. Mari kita kita terbalik pula ni. Okey, objek ni ditindakkan oleh tarikan graviti. Okey. Tak ada maklumat lain yang dia bagi positif V. Positif V. Ni cerita atas bawah Okey, cerita atas bawah. Ni abang. Okey. Cuba cerita. Bagi tahu cikgu objek ni bergerak atau tidak? Gerak. Bergerak. Okey. Bergerak Okey. Sebab apa bergerak? Apa alasan kamu? Sebab positif. Bukan sebab positif. Sebab positif. Tak. Sebab Halaju. Sebab ada V ni. Sebab ada ada V ni. Okey, positif ni sebab bagi tahu maklumat lain nanti dulu sebab ada V yang kamu cakap begitu. Sebab ada V ni, ada nilai V ni. Maksudnya dia sedang bergerak lah. Kalau dia tak bergerak, nilai V ni tak ada. Atau V ni jadi kosong. Okey, ni pasal ada nilai. Ada V ni bermaksud ada nilai selain kosong. Boleh Okey, soalan yang kedua. Tadi cikgu tanya, objek ni bergerak ke tidak? Kamu cakap bergerak. Buktinya sebab ada V ni. Yang kedua, objek batu ni bergerak. Yang kamu cakap bergerak tu, yang kamu setuju kata bergerak tu, batu ni bergerak ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. Sebab apa kamu cakap atas? Positif. Sebab positif. Jadi kamu kira kalau positif ni kalau tak kamu faham. Tadi cerita kalau positif apa? Positif V ni cerita kiri kanan ni, kamu faham positif ni ke kanan kan? Ke kanan kan? Kalau negatif V ke kiri kan? Okey, sekarang kalau cerita atas bawah pula, positif ni ke mana? Atas atau bawah? Atas. Ke atas ke? Atas atau bawah? Mana satu? Atas atau bawah? Yang mana satu? Bawah. Bawah pula. Adakah ke bawah? Dua-dua. Dua-dua pun boleh jadi. Sudah. Mana satu? Inilah kekeliruan yang kita mesti korek keluar tengok. Jadi tu yang buat kamu pelajar gagal fizik setiap tahun je gagalnya. Aduh. Jadi apa jawapannya?
Siapa ada idea? Jawapannya ialah ke atas. Jawapannya ialah ke atas. Dalam cerita atas bawah, kita menerima kalau objek ke atas sebagai positif dan kalau objek ke bawah sebagai negatif. Maksudnya hak kanan ni jadi atas. Jadi atas. Okey. Hak kiri ni jadi negatif ni adalah ke bawah. Boleh Semua orang setting macam tu tau. Setting minda macam tu Okey. Lagi. Okey, sampai mana tadi cikgu tanya? Objek ni bergerak ke atas atau ke bawah kan? Kamu sebut Ya. bergerak ke atas. Apa kamu punya hujah? Sebab tanda positif Tanda positif pada V. Okey. Kemudian ada pula cerita lain. Batu juga, dan maklumat yang diberi ialah negatif V. Oh ya, tadi tak habis lagi apa jenis gerakan batu ni? Ke atas. Bukan ke mana, bukan ke arah mana, tapi apa jenis apa jenis gerakan batu ini? Tambah. Hai, ya ampun. Kamu ni soalan kamu random je ni. Soalan dia, cara jawab dia lain. Cikgu tanya, contoh cikgu tanya, apa nama kamu? Apa nama kamu? Apa jawapan? Alisha. Yang kedua, jenis nama kamu. Takkan kamu jawab Alisha juga ni? Ni kan lain ni. Jenis nama kamu. Apa jenis nama kamu? Jenis, yalah kalau ikut mana ada jenis kan? Maksudnya mungkin apa nama? Islamik lah. Gitu. Itu maksudnya Islamik Islamik. Kat sini kamu jawab, kamu bagi nama kamu kan? Alisa ke? Alisa. Okey. Contoh lain soalan, berapa nama kamu? Nama kamu contoh. Berapa ada? Alisha, Al-Ferrari, Al-Maghribi. Ada 3 kan? Jawapan nak jawab berapa ni 3 Oh, cikgu kayaknya tadi hal laju cikgu jawapan dia. Jadi kena tengok apa soalannya. Tanya apa tadi cikgu tanya? Betul cikgu tanya tadi. Yang mana hak ni apa jenis gerakan ni? Apa pasal kamu pergi jawab hak lain pula? Jenis. Bukan. Laju. Hal laju lah. Sebab V ni, V. Okey Jangan jawab A pula. Jangan jawab jenis gerakan pecutan. Tak. Ni dah beritahu ni V. Okey Okey, hak ni. 3 benda boleh beritahu apa dia. Objek ni bergerak atau tidak? Senangnya. Bergerak sebab Negatif. hai, bukan sebab negatif. Ya ampun. Sebab laju. V. Sebab ada V ni. Oh, cikgu. Ya. Kayaknya negatif dan positif tu nak tunjuk arah dia kat mana. Kalau VA tu nak tunjuk dia jenis apa? Kalau apa? Apa soalan kamu tanya ni? Saya tak apa, cikgu abaikan soalan saya. Tak apa. Kamu cuba selesaikan kekeliruan kamu. Korek keluar semuanya. Cuba
cuba luahkan semuanya. Cikgu cuba selesaikan apa? Keserabutan keserabutan tu. Saya tanya tadi. Ya. Yang negatif dengan positif tu nak tunjuk arah kan? Ya, betul. Negatif dan positif V, ya. Kayaknya kalau V ataupun A tu nak tunjuk kata dia jenis arah apa? Macam tu. Tak. Jenis gerakan apa? Jenis gerakan ada dua, hal laju atau pecutan. Atau mungkin juga nyah pecutan, okey tak apa. Okey, hal laju ialah V ya. Yang pecutan A lah. A ke atau A negatif A ya. Okey, boleh. Kalau soalan tanya, ini soalan tanya jenis gerakan. Kalau soalan tanya arah gerakan. Ni baru hal lain pula ni. Arah gerakan ialah kamu rujuk pada hak ni. Integer ni, kita panggil integer. Kalau positif, dia bagi tahu kanan atau atas. Kalau negatif positif V, kalau negatif V, dia bagi tahu bergerak ke kiri atau bawah. Tu. Lain tu soalan. Kalau cikgu tanya ke mana arah gerakan objek ini, kamu bagi jawapan hak ni punya ni, hak ni. Bila cikgu tanya kenapa kamu cakap kanan, kamu bagi hak ni sebab positif. Sebab positif V. Kalau kamu cakap bergerak ke kiri, cikgu tanya alasan, kamu bagi tahu ni sebab negatif. Negatif yang ada kat V ni. Kalau cikgu tanya apa jenis gerakan objek ni, kamu tengok dekat ni benda ni. Ada maklumat V ke maklumat A? Kan? Maklumat V ke atau maklumat A? Hak mana satu ni? Kalau dalam cerita tu V, maka kamu P kat sini jawapan dia ni. Ni, kamu bagi tahu ni, hal laju. Jenis gerakan hal laju. Kalau maklumat tu dia bagi tahu A, kamu P pasal jenis gerakan P sinilah, jangan P kat atas ni. Jenis gerakan P sinilah bawah ni. Kamu P kat sini ni. Sebab pecutan, jenis gerakan pecutan. Okey Kemudian kalau ada lagi soalan tanya kalau kamu jawab jenis gerakan tu V jenis gerakan tu V, kemudian cikgu boleh tanya lebih lanjut. Dia bergerak dengan jenis V tu ke mana? Ke kiri atau ke kanan? Kiri atau kanan? Kalau kamu jawab kanan, sebabnya positif. Kalau ke kiri kamu jawabnya V tu, sebabnya negatif. Kalau objek tu ceritanya positif pula, positif A. Kalau cikgu bagi tahu kamu jenis gerakan, kamu kena bagi jawapan hak ni. Hak ni hal laju ke pecutan? Pasal ini A ni hak pecutan punya, kamu beritahu ni jenis gerakan pecutan cikgu. Okey. Kemudian cikgu boleh pecah lagi ni. Pecutan ni pecah pada dua ni. Iaitu pecutan ke atau nyoh. Kalau pecutan kita tahu sebab tanda positif. Kalau nyoh pecutan kita tahu sebab tanda negatif.
Dia tak beritahu arah kan? Dia beritahu pecut atau nyoh pecut. Dalam kes ni positif ni. Jadi kamu bagi tahu jenis pecutan lah, pecutan memecut sebab positif. Kalau dalam cerita lain ada negatif A, maka jenis gerakan dia tengok balik ni, naik atas balik ni. Jenis gerakan dia jenis pecutan lah, pecutan. Tapi pasal ada negatif, dia jenis pecutan yang nyoh pecutan punya. Nyoh pecutan punya. Sebab buktinya ada negatif ni. Okey. Ni cerita atas bawah. Cuba beritahu. Batu ni bergerak atau tidak? Hello? Bergerak. Okey, bergerak. Soalan pertama pas. Soalan kedua. Ke mana batu ini bergerak? Atas atau bawah? Sama ada atas atau bawah. Jawab begitu. Okey, bagus. Sama ada atas atau bawah. Kalau ceritanya sebab apa kamu tak pasti ni? Sama ada atas atau bawah ni? Apa jawapan kamu? Sebab Positif A tak menunjukkan arah. okey, positif A tak menunjukkan arah. Atau kamu boleh jawab dia tak bagi pun maklumat kedua iaitu maklumat V. Kan? Sebab daripada V tu kita boleh tahu positif negatifnya ke atas atau bawah. Okey, positif A tak bagi tahu atas bawah. Okey Soalan ketiga. Apa jenis gerakan batu yang kamu bersetuju dia bergerak? Dia sedang bergerak ni. Pecutan. 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 Macam mana kamu tahu jenis gerakan pecutan ni? A. Sebab kamu tengok ada sebab kamu tengok ada jenis gerakan ialah pecutan ni sebab ada A ni, ada A. Okey Okey. Soalan tambahan. Apa yang kamu boleh katakan tentang hal laju objek ni? Bertambah. Okey. Hal laju objek ini bertambah sebab A positif, sebab positif. Positif A Positif A. Ada kemungkinan tidak berlakunya hal laju seragam? Atau ada kemungkinan tidak ada nilai V sedang ada nilai A ni? Tak ada. Tak ada. Sebab mereka dua mana boleh melakukan gerakan yang lain-lain tapi dalam masa yang sama, mana boleh? Boleh Okey. Yes. Yang ni pula. Okey, bergerak atau tidak batu ni? Kalau cerita atas bawah lah. Bergerak atau tidak? Bergerak. Okey. Kenapa kamu cakap bergerak? Sebab ada pecutan. Ada A. Jadi ada A ke ada V pun. Dua-dua tu masih sedang bergerak lah. Arah mana itu soalan nombor 2. Okey boleh
Soalan nombor 2. Apakah ke mana arah gerakan itu? Atas atau bawah? Bawah. Ada atas atau bawah. Sama ada atas atau bawah. Sebab jangan sebut negatif ni sebagai arah gerakan. Tak. Negatif ni tak bagi tahu arah gerakan. Negatif V bagi tahu arah gerakan ke bawah. Okey negatif pecutan ni tak bagi tahu arah gerakan. Dia bagi tahu pecut atau nyah pecut. Itu je saja. Soalan yang ketiga. Apakah jenis gerakan objek ini? Nyah pecutan. Nyah pecutan. Macam mana kamu tahu? Negatif. Sebab ada negatif. Okey. Sebab ada negatif. Nyah pecutan. Jadi negatif pecutan ni bukan bagi tahu arah gerakan kiri kanan ke atas bawah, tapi negatif A ni bagi tahu sama ada pecut atau nyah pecut. Boleh Okey. Soalan ke berapa ni? Keempat kot. Soalan keempat ialah ada kemungkinan tak objek ni mengalami dalam masa yang sama gerakan halaju tertentu? Tak. Tak mungkin sebab halaju yang malar atau halaju yang tetap atau halaju yang yang tetaplah tak mungkin berlaku, sedangkan A ni memberitahu negatif A ni memberitahu halaju semakin berkurang. Halaju semakin berkurang daripada 50 meter per saat turun pada 40, turun pada 30, turun pada 20, semakin turun. Jadi tak tetap. Dia lompat-lompat je ni. Dia sentiasa lompat-lompat ni. Sebab tu dia tak boleh bersama dengan halaju malar. Halaju malar ni ambil salah satu je ni. Itu ke 40 tetap je. Ni titik ni 40, 40, 40, 40. Sedangkan maklumat beritahu dalam masa sama dia halajunya semakin berkurang. Jadi tak boleh lah. Kena salah satu lah. Saling bertingkah lah. Okey. Katakan tiba-tiba objek ni dia tak mengurangkan halaju dia. Dia sampai pada halaju ni. Lalu V dia tetap 40. Contoh. Sama juga berlaku tak nyah pecutan? Maksudnya 40 ni berkurang lagi tak? Berkurang pada 30, 20. Tidak kan? Sebab objek ni dah bergerak dengan halaju yang malar ni. Jadi salah satu sajalah yang berlaku dalam satu masa. Mana boleh dua-dua sekali. Okey, boleh? Kita habis pukul berapa? 5.30. 3.30 sampai 5 kan? Berapa dah? Lagi 10 minit Okey. Apa lagi? Tak apa, sakit pada awal je. Lama-lama dah okey nak belajar benda baru memang sakit sebab kena tambahan fizik ni, kena berfikir tak boleh hafal. Sebab tu cikgu kena sediakan peluang untuk cara pengajaran untuk kamu berfikir. Cikgu banyak tanya soal siasat, banyak tanya sebab kamu kena banyak jawab sebab kita nak berfikir. Apa tadi? Okey, baliklah pada cerita cerita atas bawah ni Okey. Tadi semua orang bersetuju kalau objek tu bergerak ke atas, kita cakap dia positif V. Betul Kalau objek tu jatuh ke bawah, bergerak ke bawah, kita setuju, kita terima sebagai negatif V. Okey, setuju Okey. Sekarang apa nama ni?
ada daya dikenakan pada objek, semua objek kan, cerita atas bawah. Kamu setuju tadi daya itu ialah daya berat, daya graviti, W. Okay, W. Okay. Okay, mari kita kisahkan pula tentang A. A untuk cerita atas bawah ni. Jadi, cikgu tanya kamu, ke mana arah tarik graviti? Ke mana arah graviti? Dari atas ke bawah ke bawah ke atas? Atas ke bawah. Atas ke bawah. Maksudnya dia tarikan graviti sentiasa ke bawah. Okey. Bila tarikan graviti sentiasa ke bawah, graviti. Kamu tahu tidak graviti ialah A. Graviti ialah A. Graviti ialah sebenarnya sejenis pecutan. Graviti itu sendiri ialah pecutan. Sebab tu kita sebut, boleh juga sebut pecutan graviti. Sebab G ni ialah pecutan. Boleh faham ke? Boleh cikgu. Maksudnya satu nama lain bagi graviti ialah pecutan. Dan nama lain bagi pecutan ialah graviti. Graviti ni mai bila kita cerita objek jatuh atas bawah saja, baru ada G ni. Graviti sebenarnya adalah sejenis pecutan. Okey Bukan hal laju tau. Graviti ni bukan hal laju. Graviti ni ialah pecutan. Sebab tu disebut pecutan graviti. Bukan sebut hal laju graviti tak. Kita sebut pecutan graviti. Okey Soalan. Bila okey. Ya, kamu setuju tadi kalau positif A atau negatif A, positif negatif tak menggambarkan arah gerakan, betul tidak? Dia menggambarkan pecut kah atau nyah pecut. Kalau negatif A ialah nyah pecut. Kan? Okey, soalan. Objek ni, mana-mana objek yang kamu perasan selama ni, objek yang menuruti pecutan graviti ni ke bawah kan? Ke bawah. Dia semakin bertambah laju atau semakin berkurang hal laju? Maksudnya objek yang jatuh macam pen ni jatuh. Dia jatuh ke bawah tu dengan bertambah hal laju atau berkurang hal laju? Bertambah hal laju. Jadi bertambah hal laju ialah positif A lah kan? Bertambah hal laju ialah pecut lah kan? Ya. Kalau berkurang hal laju, dia ialah nyah pecut. Setuju Jadi kita menerima positif kalau dari cerita atas bawah ni kita menerima ianya sebagai positif A. Positif A. Kamu mungkin tanya cikgu, tadi kan kita bersetuju positif ni tak menggambarkan arah. Betul tak? Tapi menggambarkan berlakunya bertambah hal laju. Tapi kenapa kali ni positif A ni bagi tahu dia ke arah bawah? Boleh faham tak? Graviti? Sebabnya ialah kan kamu bersetuju
mana-mana saja objek yang jatuh ke bawah kerana tarikan graviti memang ke bawah akan menambah halajunya. Dan menambah halajunya ialah positif. Positif A. Jadi positif ni sebenarnya tak bagi tahu arah. Tapi positif A ni memberitahu kenapa kita masih menerima positif A ni sebagai ke bawah. Kerana kita faham ianya bukan sebagai arah, kita faham ianya sebagai perlakuan ni. Iaitu mana-mana objek bila dia jatuh bawah dia menambah laju. Bila menambah laju dia jenis positif A bukan negatif A. Mari kita cerita ni pula negatif A Kamu duduk kat rumah kan? Sekarang semua orang. Boleh kamu tolong buat satu aktiviti? Kamu ada pemadam ni tak? Ada. Okey, kamu letak pada ketinggian tempat kamu duduk sampai ke lantai. Kamu lepaskan pemadam ni. Kamu tengok dia punya halaju bertambah tak semakin dia nak menuju ke bawah? Cuba buat. Tambah. Okey, bertambah kan? Kalau bertambah positif A lah. Kalau ke atas tu? Itu pasal suruh kamu cari pemadam ni. Sekarang pegang pemadam yang sama. Daripada aras kamu duduk tu, kamu lambung ke atas. Lambung ke atas. Cikgu tak boleh lambung kat kamera ni, belagak kamera. Kamu lambung ke atas. Lepas tu, kamu akan lihat dia akan apa jenis pejutan, apa jenis. Kamu tengok apa berlaku pada halaju dia. Cuba lambung. Bertambah. 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 Bertambah jawabnya Jatuh. pemadam tu terus naik ke langit. Berkurang. Cuba try lambung. Kamu lambung gedok ni. Berkurang. Semakin berkurang kan? Ya. Tak percaya lambung lah banyak-banyak kali pun. Lambung. Cuba lambung kerusi. Cuba lambung buku. Lambung adik. Adik jangan lambung orang bahaya. Atau kamu sendiri lompat tengok. Lambung diri kamu. Kamu perasan semakin menuju ke atas sebelum kamu kembali ke bawah balik, kamu punya halaju semakin berkurang, betul tak? Dah buat aktiviti tu semua? Dah. Okey, bagus. Cikgu tanya lain. Cikgu tanya. Apa nama lain bagi halaju berkurang? Yang pejutan? Inilah dia. Yang pejutan negatif A. Boleh Maksud cikgu, jadi kita menambah koleksi ni dengan lebih lengkap. Jadi kalau objek tu ke bawah kerana mengikut tarikan graviti yang mana mengakibatkan objek itu menambahkan halajunya, kita akan memahami sebagai positif A. Jika objek itu dilambung ke atas, kita dapati halajunya semakin berkurang. Atau nama lain bagi halaju berkurang ialah negatif A. Tengok, kamu akan keliru kat sini Kalau objek ni bergerak ke atas, V dia positif. Kita terima sebagai positif. Tetapi A dia jadi negatif. Kenapa A ni negatif? Sebab A ini melawan arah graviti. Graviti kan ke bawah.
Tapi objek ini bergerak ke atas dengan semakin perlahan. Objek ini telah melawan arah tarikan graviti, arah tarikan graviti ke bawah. Objek ni melawan graviti. Objek ni naik ke atas, lawan graviti. Bila objek ni lawan graviti, maka objek ini menjadi semakin perlahan. Semakin perlahan atau halajunya semakin berkurang. Bila halaju semakin berkurang, itulah dia negatif A. Nyah pecutan. Sebaliknya, jika objek ni jatuh ke bawah, kerana tarikan graviti ini. Mereka berdua menuju ke arah yang sama, ke bawah. Jadi, graviti ni memberi kesan apa pada objek ini yang bergerak pasal menuruti dia ni, graviti. Ialah graviti menambahkan halaju gerakan objek ini ke bawah. Menambah halaju. Bila bertambah laju, maka dia adalah positif A. Okey Okey, tak apa. Nanti nanti kita buat latihan yang ada nombor tu kamu mungkin akan nampak lah. Boleh nampak lagi lah dengan lebih baik. Okey. Tinggallah lagi berapa minit ni? Kau dah habis dah? Allah, dah terlajak dah. Pukul 5. Ada kelas lepas ni? Tak ada lah kan? Tak ada. Okey, apa kesimpulan yang kamu boleh buat ni? Atau ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, kamu ingat jangan lupa semua konsep tu Tak apa, jangan risau. Nanti kita buat semua contoh ni, kamu akan mula nampak lah apa yang cikgu nak cerita selama ni. Nampak ni simple je tapi rumit. Ni semua ni kena cipta rumus sendiri ni, nampak ni. R tolak W, mana ada kami ajak R tolak W, yang kita ajak F sama dengan MA je. Jadi sama macam cerita kiri kanan. Ni pun ni. Sebab tu cikgu kena ajar yang asas tu dulu. Pemahaman yang asas tu dulu. Sebab banyak yang confuse antara V dengan A. Kemudian positif negatif pula. Jadi dia confuse. Jadi cikgu kena cerita yang asas dululah. Okey, sampai di sini saja. Apa kesimpulan boleh dibuat? Alisa, ceritalah sikit kesimpulan last. Kamu belajar apa hari ni? Belajar fizik. Yalah, memang kesimpulan yang sama setiap kali semua belajar fizik. Okey. Okey, sampai di sini sahaja. Untuk pengetahuan kamu, cikgu rekod kamu punya pembelajaran ni. Ada suara cikgu, ada suara kamu jugalah. Kamu boleh ulang balik dekat YouTube. Nanti link cikgu bagi Okey Sampai sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu.